الحمد لله الذي علم وأنعم وهدانا بالقرآن للتي هي أقوم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, tiada pesanan yang paling indah lagi bernilai di atas muka bumi ini melainkan pesanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua tegahan-tegahannya. Sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarikh 1 Februari 1974 telah mencatatkan peristiwa yang penting dalam pembentukan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia dan wilayah. Tarikh 1 Februari 1974 telah mencatatkan peristiwa yang penting dalam pembentukan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia dan wilayah persekutuan yang pertama, sebelum turut disertai oleh Labuan pada 16 April 1984 dan Putrajaya pada 1 Februari 2001. Rentitan itu, tarikh 1 Februari setiap tahun telah disambut sebagai Hari Wilayah. Sehubungan itu, khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Wilayah Jaya Rakyat Sejahtera. Muslimin yang dimuliakan, sejarah dunia telah memaparkan kecemerlangan umat Islam sekitar abad pertama sehingga ketiga Hijrah. Kehidupan bandar yang diasaskan oleh mereka pada era itu telah berjaya mencorakkan tamadun Islam yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam berjaya melahirkan berbagai institusi berbentuk sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang membentuk mereka menjadi masyarakat madani. Seterusnya bersinar menjadi rujukan dunia, malah jauh mengatasi tamadun lain yang mundur ke belakang. Menilik realiti semasa bandaraya yang kita sayangi, kita sering disajikan dengan isu-isu kritikal yang menyesatkan benak kita selaku warga kota. Isu seperti kos sara hidup yang kian meningkat umpamanya telah menyumbang kenaikan graf jenayah yang mendadak. Begitu juga isu perbezaan bangsa dan kelahiran agama telah mengundang perkelahian dan pergaduhan antara kaum, sekaligus menjarakan hubungan sesama warga kota. Jurang perbezaan taraf hidup antara orang kaya dengan fakir miskin juga telah mewujudkan hasad dalam diri masing-masing. Si miskin menyimpan dengki, manakala si kaya pula hanya pentingkan diri.
seks songsan, maksiat, korupsi, penindasan, dan lain-lain turut menyumbang kepada kerosakan masyarakat dan ketimpangan pembangunan bandaraya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, beberapa persoalan perlu kita sama-sama renungkan. Apakah kita hanya memerhati, berkecuali tanpa bertindak apa-apa? Apakah arti kemodenan bandaraya yang sebenarnya? Apakah penyelesaiannya menurut Islam? Apakah sikap dan peranan yang perlu kita lakukan? Persoalan-persoalan ini nyata menunjukkan bahawa kita tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melainkan kembali kepada ajaran Islam. Bandar Madinah Al-Munawwarah merupakan manifestasi secara langsung daripada konsep tauhid dalam Islam dan mempengaruhi setiap tindak warganya. Ia tertegak atas prinsip akidah, pemikiran dan disiplin berasaskan syariat. Seorang tua yang berbasikal di kampung tetapi berakhlak dengan masyarakat, menghormati hak orang ramai, lebih baik, lebih bertamadun daripada tokoh yang berdalih lahir kemas tetapi mengambil rasuah. Pakcik yang berkait mereka yang membuang sampah dalam tungnya lebih maju daripada mereka yang memakai pakaian menawan tetapi mencampak rokoknya di merata-rata tempat. Seorang miskin yang berkukus lumus, memelihara akidahnya dan menghindari syirik lebih moden daripada si kaya yang berkereta mewah namun bertangkal atau berpulang alik ke rumah bomo. Jika akidah warga goyah, tiada artinya bangunan yang megah. Wilayah persekutuan terkenal sebagai pusat mencari rezeki dalam kalangan warganya. Berbagai pekerjaan, perkhidmatan dan perniagaan rancak beroperasi sepanjang masa. Namun, setiap individu hendaklah melunaskan tanggungjawab masing-masing. Tidak kira sama ada majikan, bekerja sendiri atau penjawat awam, hendaklah memastikan pendapatannya itu halal dan berkah. Selain itu, setiap individu hendaklah memupuk nilai redha, bersangka baik dan bersikap positif dalam menghadapi cabaran kehidupan masa kini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, keamanan bandar terhasil daripada kerjasama yang padu antara semua pihak, sama ada agensi kerajaan, NGO maupun individu. Amalan saling tegur-menegur dan bekerjasama dalam kalangan masyarakat hendaklah dihidupkan semula dalam rangka membendung masalah gejala sosial di bandar. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi potongan ayat 2 surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bermaksud, dan hendaklah kamu saling membantu untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu saling membantu untuk melakukan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya azab Allah sangatlah berat. Berbagai usaha telah dan sedang diusahakan bagi memastikan kesejahteraan warga wilayah persekutuan terjamin. Contohnya, bagi menangani gejala sosial, Kementerian Wilayah Persekutuan telah melancarkan program operasi Banteras Aktiviti Haram dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan NGO bagi membantu keperluan hidup warga wilayah persekutuan untuk memiliki rumah sendiri dengan harga mampu milik. Kementerian Wilayah Persekutuan sedang mewujudkan rumah mampu milik bagi memastikan wilayah ini bertambah ceria dan sejahtera. Program Task Force Kebersihan telah diwujudkan untuk menambah baik kebersihan persekitaran dan kawasan kediaman. Justru komitmen daripada semua pihak, terutamanya warga wilayah, adalah diperlukan. Setiap warga bertanggung jawab dalam memastikan bandar ini terus dalam keadaan sejahtera. Suatu yang sangat mulia, namun
sukar dilaksanakan. Adalah sikap suka berkhidmat secara sukarela. Islam bukan sahaja menganjurkan semangat sukarelawan, malah menggalakkan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Contohilah semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum membina Masjid Nabawi dan memakmurkan bumi Madinah. Pengorbanan tenaga, masa dan harta dengan hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah faktor utama kejayaan mereka. Alhamdulillah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Bermaksud mereka, yakni para nabi-nabi, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turutilah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk, yakni Al-Quran yang aku sampaikan itu. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Demikianlah prinsip dan kaedah penyelesaian Islam dalam membangunkan warga bandaraya menjadi umat yang bertamadun lagi gemilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, antara ruang terpenting bagi membangun dan mencorakkan bandaraya menurut Islam adalah dengan mengoptimumkan peranan dan institusi masjid. Institusi masjid adalah pusat ibadat dan kebudayaan Islam yang paling berpotensi. Ia mampu melahirkan tokoh yang berwibawa dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Dengan kewibawaan Islam, kemakmuran masjid berupaya membina semula bandaraya dan membangunkan masyarakatnya menjadi maju, sejahtera, aman dan berakhlak mulia. Perkara pokok dalam urusan ibadah ialah solat. Berapa ramai dalam kalangan warga kota hari ini yang telinganya sensitif dan peka terhadap seruan azan itu sendiri? Berapa ramaikah dalam kalangan warga kota hari ini yang membuat tindakan proaktif untuk ke masjid bagi menunaikan solat fardu? Sesebuah masjid tidak dikategorikan sebagai makmur, sekalipun berbagai program telah dianjurkannya, namun bilangan jemaah salat fardunya amat menyedihkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin merumuskan beberapa perkara untuk renungan kita bersama. Yang pertama, sejarah kemakmuran Makkah dan Madinah adalah model unggul dalam pembentukan bandaraya Islam yang sewajarnya dijadikan rujukan dalam pembentukan bandaraya Islam. Yang kedua, asas kecemerlangan warga kota adalah membudayakan ajaran Islam dalam kehidupan seharian yang menuntut penglibatan semua pihak dalam pembangunan modal insan. Yang ketiga, warga kota hendaklah mendukung usaha-usaha yang telah dan sedang diusahakan bagi melahirkan wilayah yang ceria dan rakyat yang sejahtera. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15. Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah suatu tanda yang membuktikan pemurahnya Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu terdapatnya dua kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.
مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا